Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan sekalian ya. Alhamdulillah, sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada semua. Jadi hari ini sekali lagi hari ini kita dapat meneruskan satu lagi video yang saya siarkan di platform Facebook, dan juga tuan dan puan mungkin akan dapat menonton video yang sama di channel YouTube Nak Mina Umar ya. Jadi apa-apa pun yang tuan dan puan rancangkan hari ini semoga ianya dapat berjalan dengan baik, dan juga ia dapat memenuhi semua keperluan sebagaimana yang kita sudah rancang. Jadi untuk itu tuan dan puan, hari ini sebenarnya saya bawakan satu perbincangan yang agak lebih ringkas lah tentang bahagian pengurusan ya, tentang bagaimana kita kata apakah agenda penting untuk kita mesyuarat ataupun review yang berbentuk harian. Jadi biasanya mesyuarat ataupun review yang berbentuk harian ni dia tidak bersifat lama biasanya paling lama pun sekitar 45 minit, bergantung kepada berapa ramai tim ataupun berapa ramai orang dalam kumpulan kita. Jadi katalah kalau kita ini orang kata menguruskan satu departmen, mungkin satu departmen tu ada 2-3 orang, ataupun kita kata kita menguruskan sebuah syarikat, jadi kita nak buat meeting semua orang sekali. Jadi katalah kalau semua orang sekali, mungkin bergantung kepada syarikat yang tuan dan puan uruskan lah Jadi mungkin ada yang berbentuk tim yang besar. Jadi bila tim tu besar, mesyuarat harian ataupun meeting harian ni tadi dibahagi-bahagikan ikut unit. Tetapi ada kalanya memang ada sesetengah syarikat, terutamanya SME, dia memang gabungkan semua. Jadi setiap hari dia akan dapat update sekitar 30 ke 45 minit daripada semua orang. Jadi terutamanya dalam keadaan sekarang, kebanyakan mesyuarat yang kita buat yang kita adakan adalah berbentuk online. Jadi walaupun berbentuk online, antara 30 ke 45 minit perjumpaan itu, satu kumpulan dia mestilah ada satu agenda ataupun ada satu perkara-perkara yang memang kita dah susun, yang kita dah tahu, untuk kita bincangkan terus straight to the point supaya kita dapat output yang optimum daripada mesyuarat kita pada hari itu. Itu antara perkara yang kita akan bincangkan dalam sesi video hari ini. Jadi sekali lagi tuan dan puan, kepada yang sempat bersama-sama menyertai video ini saya siarkan di Facebook page Live Track Learning, dan juga pada masa yang sama tuan dan puan akan nampak video ini, dapat menonton juga video ini di channel YouTube Nak Mina Umar. Jadi hari ini topik perbincangan yang kita bawa adalah tentang agenda penting, tiga perkara penting apabila kita buat mesyuarat harian ataupun kita nak review secara harian review daily ataupun kita panggil sebagai daily huddle dengan kumpulan kita, dengan tim kita tadi. Jadi kalau tuan dan puan masih bersifat solo practice tuan dan puan perlu adakan juga sesi ini, tetapi adakan dengan diri sendiri sahaja. Maksudnya tak ada orang lain lah buat secara sendirian Jadi sedih sikit lah siapa yang buat bisnes seorang-seorang tu kan. Jadi sekiranya tuan dan puan ada partner yang berbentuk collaboration partner ke, ataupun orang kata mana-mana rakan dalam circle bisnes, sebenarnya tuan dan puan masih juga boleh buat yang ini, tetapi dia tak berapa sesuai kerana agenda untuk kita review dan mesyuarat harian ni sebenarnya dia penting untuk memastikan pergerakan kita. Jadi kalau yang buat solo practice tu, solopreneur tu, kena tanya soalan-soalan ni kepada diri sendiri. Jadi ada 3 agenda penting ni tuan dan puan. Yang pertama sekali adalah kita lihat semula apa yang sedang kita kerjakan, what we are working on. Sekarang ni contoh what we are working on, katalah kita bahagian department sales and marketing contoh. Jadi kita buat harian tu, kita ada review. Mungkin kita ada ada mesyuarat sama ada online atau offline, ada 3-4 orang dan kita duduk hari-hari. Hari-hari tu kita review tu, maksudnya apa yang kita nak buat, apa yang kita buat sekarang supaya the next 24 hours supaya keesokan ataupun 24 jam daripada waktu kita mesyuarat itu akan ada pergerakan-pergerakan dari segi pencapaian ataupun progres apa yang kita lakukan tu tadi. Jadi yang pertama sekali kita akan review yang pertama sekali dalam mesyuarat macam ini, yang pendek ni, yang pertama sekali kita mesti review apa yang sedang kita kerjakan, what are the things that we are working on now. Jadi katalah macam bulan ini mungkin kita kata kita sibuk dengan promosi bulan 2, contoh bulan Februari untuk department marketing. Jadi apakah yang sedang kita kerjakan sekarang? Jadi zoom in kepada situ. Apabila zoom in, setiap orang yang hadir dalam mesyuarat itu mestilah berkongsi tentang apa yang mereka rancang nak buat untuk tempoh 24 jam. Macam kalau katalah hari ni pukul 10 pagi kan, contohlah pukul 9 pagi, belum pukul 10 lagi katalah pukul 9 pagi. Jadi
9 pagi sampai ke 9 pagi esok tu, sebenarnya dalam tempoh itu apa sebenarnya yang yang sedang dirancang, yang telah dirancang, yang nak dibuat tu tadi. Jadi bawa yang itu kepada perbincangan harian. Jadi dia akan simple lah, dia akan kecil, skopnya akan kecil kerana dia sehari saja apa yang dia nak buat. Jadi kita bincangkan yang itu. Jadi bila kita bawa berbincang macam itu, kita sebagai ketua dan semua orang akan dapat idea apakah team member kita tentang tengah buat apa. Dan kita akan nampak yang mana satu yang lebih prioriti. Jadi kalau dalam tim kita tu ada 3-4 orang kan, jadi setiap orang tu ada 3 orang contoh, 3-4 orang ke, jadi setiap orang tu akan beritahu apa yang sedang dia kerjakan daripada hari ini sampai ke esok. What we are working on currently, sekarang ni apa. Itu agenda yang pertama kalau kita buat meeting harian itu. Jadi ada setengah itu kalau tuan nampak bila kita buat macam ini, jadi everybody on track. When we have our daily huddle, when we have our daily discussion, we will be able to make sure that everybody is on track. We are able to prioritize our work accordingly, and we will able to coordinate our work well within the team. Itu antara tujuan kita mengapa kita kata kita perlu ada daily huddle ni tadi. Maksudnya perkumpulan harian yang kita jalankan secara discussion, bermesyuarat. Jadi yang pertama sekali agendanya adalah untuk melihat semula what we are working on, apa yang sedang kita kerjakan sekarang, apa yang sedang kita buat sekarang. Jadi katalah kalau tuan nampak mungkin dalam unit finance and account ke contoh, sales and marketing ke contoh, ataupun HR admin ke contoh. Jadi ini semua boleh dilakukan dalam unit-unit kecil. Tapi kalau katalah kita memang kecil sangat, syarikat kita kecil sangat, ada 5 orang saja, jadi semua boleh buat daily huddle tu. Jadi semua beritahu, semua boleh bentangkan. Jadi contohlah ada seorang ketua, seorang yang mewakili bahagian finance account, seorang bahagian sales and marketing contohlah, seorang lagi mungkin bahagian operation, seorang lagi mungkin bahagian HR admin. Jadi 5 orang mesyuarat hari-hari. Jadi mesyuarat ini je pendek saja sebab ada 3 saja agenda. Jadi mungkin antara sekitar 30 ke 40 minit, tetapi dia sangat bergantung kepada berapa ramai, berapa besar dan macam mana isu yang sedang dikerjakan oleh tim tu tadi. Jadi yang pertama sekali agendanya adalah untuk melihat semula, to look at what we are working on currently. So all members will share what they are up to for the next 24 hours. And then it gives the opportunity for everyone to understand what everyone's doing, what other people are doing within the team, so they can work with each other, collaborate better, and they can prioritize their work accordingly. Itu agenda yang pertama. Kemudian seterusnya agenda yang kedua adalah untuk kita buat pemantauan. Apakah yang kita nak ukur? Maksudnya setiap orang tadi bila dia dah tahu apa yang dia sedang lakukan, dia perlu tahu apa pencapaian yang dia nak ukur tadi. Contohlah kalau dia kata marketing, apa yang dia nak capai, kan? Apa yang dia nak ukur tu tadi. Katalah contoh dia nak ukur jumlah leads yang masuk, jumlah bilangan jumlah pemanggil telefon yang masuk, ataupun jumlah inquiry yang masuk contoh. Itu kalau bab leads lah. Ataupun kalau kita kata measurementnya macam mana, contoh untuk bahagian kita kata finance and account lah contoh. Berapa jumlah invoice yang kita sasarkan untuk keluarkan contoh. Berapa jumlah invoice yang kita keluarkan. Berapa jumlah kutipan yang kita dapat ataupun sales yang kita dapat collect contoh. Ataupun kita kata berapa jumlah file-file yang kita dapat susun, uruskan untuk seminggu contoh. Jadi ini semua adalah measurement. Macam mana kita nak ukur apa yang telah kita buat tadi. Agenda pertama kita kata kita tengok apa yang kita buat kan, what we are working on. Jadi agenda yang kedua, macam mana kita nak ukur. Contoh katalah di bahagian operasi, mungkin dia akan kata dia tengah dia akan working on, jadi dia nak measure, dia kata deliverables kepada klien. Setiap hari ini dia akan dapat, maksudnya ada 50 pelanggan yang akan terima parcel, yang akan kita pastikan dapat parcel hari ini dan kita akan follow up contoh. Ataupun di bahagian customer service, dia akan cakap hari ini kita akan follow up tahap customer satisfaction, kita ada 50 database yang kita nak call contoh. Jadi dia ada measurement tu, apa yang dia nak capai tu tadi. Jadi bila kita buat macam tu, sama ada dia berbentuk measurement itu berbentuk angka duit, ataupun angka masa, ataupun angka bilangan, ataupun peratusan penyelesaian kerja-kerja pun boleh. Katalah dia katakan, contohlah bagian HR katakan, dia measurement dia adalah peratusan jumlah kerja yang disiapkan. 70%, 50%, 60%, dia macam tu. Boleh juga. Jadi macam mana cara kita mengukur tu dalam bentuk angka. Tapi angka apa itu sebenarnya kita boleh tetapkan. Apa yang penting adalah progres, pergerakan kerja kita itu kita ukur.
Jadi contoh kalau kita kata bahagian marketing, okey, menghasilkan 10 video seminggu contoh. Jadi kalau itu measurement dia, letakkan measurement dia, bukan apa, supaya kita tahu progress tim yang buat video ni tadi. Jadi apa dan macam mana yang kita nak ukur tu nanti, kita perlu tengok tu supaya kita dapat tengok pergerakan dia hari-hari. Jadi sebagai ketua terutamanya, kita perlu tengok pergerakan dan progres dia hari-hari. Jadi bila kita nampak pergerakan progres tu dalam tempoh setiap hari, maka kita juga akan dapat melihat pattern ataupun perubahan-perubahan dengan kadar yang lebih cepat. Kita tak perlulah tunggu bulan depan baru nampak, tak, sebab kita monitor hari-hari. Jadi dalam keadaan semasa, tuan dan puan, terutama dalam keadaan sekarang, adalah penting untuk kita memantau banyak perkara lebih kerap. Jadi ada perkara-perkara kita perlu lihat hari-hari. Jadi bila kita ada daily huddle ni, maksudnya kita ada review dan mesyuarat pendek tiap-tiap hari, kita juga dapat membolehkan kita punya kumpulan, kita punya team itu lebih produktif, terutamanya dalam keadaan sekarang. Jadi online meeting tu adakan hari-hari. Kalau kita kata kita memang ada offline meeting pun kita boleh buat, terutamanya sebelum kita mula kerja tu tadi, untuk hari tu. Jadi agenda yang kedua tu adalah tentang measurement, apa yang kita nak ukur. Jadi apa jenis bisnes kita? Kalau kita kata jenis bisnes kita tu katalah makanan contoh. Jadi kita tahu kita punya measurement adalah bilangan apa? Bilangan delivery order ke, bilangan yang kita deliver ke, ataupun jumlah sale ke. Jadi kita ada measurement tu tadi. Jadi bendanya berbentuk angka, berbentuk nombor, tetapi dia boleh jadi dalam konteks yang kita pilih lah, kategori atau kriteria mana yang kita pilih untuk kita ukur tadi. Kalau macam bahagian general admin, HR ni semua, kemungkinan dia punya pengukuran lebih kepada peratusan kerja yang disiapkan. Jadi itu kita susun lah, kita susun. Terutama kita sebagai ketua, kita mesti tahu apa yang kita nak tengok, progres apa yang kita nak tengok di bahagian ini, progres apa yang kita nak tengok di bahagian ini. Jadi apabila kita nampak hari-hari, kita akan dapat nampak trend tu tadi. Bila nampak trend ataupun pattern, jadi kita boleh buat adjustment ataupun kita boleh kenal pasti perubahan dengan lebih cepat. Okey. Agenda yang ketiga seterusnya adalah kita bincangkan juga tentang isu-isu ataupun cabaran ataupun concern. Apakah situasi yang mungkin muncul dari kalangan semua team member kita. Katalah contoh, team marketing kata rupa-rupanya tempat yang dia nak buat kerja tu connectivity tak bagus, ataupun dia ada masalah untuk capaian data atau internet. Jadi benda ni kena ada hari-hari. Jadi bila kita tahu apa masalahnya, jadi kita akan terus dapat cari solusi supaya kita pastikan setiap team member kita tu, setiap orang akan menjadi efektif untuk setiap 24 jam seterusnya. Dia akan sentiasa efektif. Jadi itu perlunya daily, hari-hari kita sebut sebagai daily huddle ni tadi. Maksudnya kita kumpulkan orang kita, kemudian kita bawa kepada perbincangan dengan 3 agenda tu tadi. Jadi yang pertama, kita kena tahu apa yang dia tengah buat. Yang kedua, kita tahu macam mana nak ukur performance dan progress dia dengan apa yang dia buat tu tadi. Yang ketiga, kita dengar dan kita kenal pasti apakah cabaran-cabaran atau masalah-masalah yang dihadapi, supaya kita terus boleh bagi sokongan, boleh bagi solusi supaya kita dia dapat terus menjalankan kerjanya. Jadi tuan dan puan, dalam keadaan semasa kita kata dalam keadaan tertekan, usahawan sendiri tertekan, pekerja-pekerja pun sebenarnya dalam keadaan tertekan tuan dan puan. Jadi ada banyak senario, tetapi kita rangkumkan bahawa semua orang memerlukan sokongan. Semua orang memerlukan satu sistem sokongan. Jadi kita sebagai ketua, katalah macam kita jadi majikan, kita ni usahawan yang mempunyai satu kumpulan staf dan tim, ini adalah antara perkara yang kita boleh buat. Daily huddle, maksudnya setiap hari tu ada satu perkumpulan yang saya sebut sebagai mesyuarat lah, senang tetapi bawa 3 agenda ini sahaja. Jangan cakap benda lain, 3 agenda ni sahaja. Kalau dia kalau ada perkara-perkara lain yang perlu dibawa berbincang, bukan dalam sesi daily huddle ni. Jadi sebaiknya setiap hari sebelum mula kerja tu tadilah. Jadi bergantung kepada berapa besar tim tuan dan puan ada. Jangan buang masa, terus fokus kepada 3 agenda sahaja. Sebab fokus kita nak bagi support kepada tim kita supaya dia dapat capai kerja-kerja dia dapat meningkatkan moral dia tu, dia dapat meningkatkan confidence dia, dan dia tahu there's somebody that will support them when they are in need. Jadi kita tahu apa cabaran-cabaran mereka. Jadi untuk itu 3 agenda ni yang penting. Yang pertama, kita kena tahu apa yang sedang mereka lakukan, what they are working on now.
Jadi semua orang cerita dalam daily huddle tu, mesyuarat pendek tu. Semua orang ceritalah. Mungkin yang ini dia cakap dia tengah buat apa, yang ini cakap tengah buat ni, yang ni tengah buat tu. Dia akan sebut. Jadi masing-masing bila nampak semua orang ada benda buat, yang tak buat kerja tu pun akan terpaksa, terdorong dan terpaksa dipaksa oleh kumpulannya sendiri untuk buat kerja. Jadi dia, kemudian yang kedua ada measurement. Kita lihat progres pencapaian dia sekurang-kurangnya untuk sehari itu, sebab besok ada meeting lagi. Kan? Daily huddle. Jadi setiap hari. Perjumpaan tu setiap hari. Jadi besok kita ada lagi. Pun sama. 30 minit, 40 minit sahaja. Jadi yang kedua, kita buat measurement. Jadi dia akan beritahulah, oh saya target sebenarnya semalam contoh semalam saya target saya dapat saya ada 50 senarai. Saya target saya dapat call semua. Rupa-rupanya saya hanya dapat mencapainya sebanyak 60% sahaja. Hanya 60% daripada 50 database yang ada itu saya dapat buat panggilan dan dijawab panggilan itu, contoh. Jadi kemudian yang ketiga, kita akan bincang tentang apa cabaran-cabarannya. Jadi cabarannya mungkin contohlah, bila kita buat panggilan telefon tu untuk follow up tu, ada nombor telefon yang sudah tidak digunakan lagi, contoh not in service, ataupun kedua memang dia tak angkat telefon. Dan kemudian yang ketiga, saya stres lah, penat, kena call banyak sangat. Contoh. Jadi macam mana, apakah solutionnya? Kalau dia kata okey dia stres tu kenapa, kita boleh imagine sebab setiap kali nak telefon tu macam mana dia susun jadual. Jadi perkara-perkara ni macam mana kita nak bantu dia supaya dia jadi lebih efektif. Jadi mungkin ada cara-caranya sama ada kita kata jam berapa yang dia boleh cuba buat panggilan telefon, contoh. Jadi katalah kalau waktu antara pukul 9 sampai pukul 12 orang tak jawab telefon, apa kata telefon waktu tengah hari, ataupun telefon selepas jam official office hour, contoh. Katalah lepas pukul 5 sampai pukul 7 buat panggilan telefon, contoh. Jadi perkara-perkara ni, cabaran-cabaran yang mereka hadapi ni kita bincangkan supaya tim kita tu jadi lebih efektif dan boleh menjalankan kerja-kerja dia setiap hari dengan tersusun. Jadi tuan dan puan, kalau katalah kita tak boleh nak jalankan perjumpaan ataupun perbincangan ini secara offline, itulah masih perlu dijalankan secara online. Jadi kita sebut sebagai daily huddle, ataupun kita kata setiap bulan perjumpaan lah, setiap bulan perjumpaan ataupun kita kata mesyuarat pendek. Kalau sebut mesyuarat nanti dia macam-macam, ada minit mesyuarat lah. Ini bukan, dia hanyalah satu pertemuan perbincangan sekitar 30 ke 40 minit, ada 3 agenda sahaja. Semua orang bentangkan apa yang sedang dia kerjakan, what they are working on. Yang kedua, mereka beritahu apakah pencapaian dan progres yang berlaku, meaning that they present you the measurement of what they are doing. Dan yang ketiga, kita bincangkan tentang cabaran-cabaran. They will discuss about their issues, constraints and problems with regards of their job scope with regards of what they are currently doing. Jadi 3 perkara. Jadi tuan dan puan, tak offline, kalau tak jumpa pun secara online, kita masih perlu memberi ruang, memberi sokongan kepada tim kita untuk menjalankan perbincangan seumpama itu. Okey, apa keadaannya kalau tuan dan puan berbisnes secara solo? Jadi apakah option yang tuan ada sekiranya tuan dan puan menjalankan perniagaan secara solo? Jadi mungkin tuan dan puan bila buat secara solo, tuan dan puan perlu lakukan perkara yang sama secara sendirian. Tetapi seminggu sekali atau sekurang-kurangnya sebulan 2 kali, tuan perlu ada perbincangan lain dengan support system. Sama ada tuan dan puan berbincang dengan mentor ke, coach ke, ataupun tuan dan puan berbincang dengan circle of friends ke, ataupun tuan dan puan berbincang dengan kalau macam solo Senang Berhad mungkin berbincang dengan nak kata tak ada board directors. Kalau ada board directors, boleh bincang dengan board of directors. Jadi perkara-perkara itu ada optionnya yang tuan dan puan boleh pilih. Jadi yang penting tuan dan puan, mesti ada 3 agenda utama ini untuk tuan dan puan lakukan setiap hari. Jadi kalau tuan dan puan direct communication kepada ketua unit, jadi bercakaplah dengan ketua unit. Mungkin dekat syarikat tuan dan puan ada 3 unit atau 5 unit. Jadi mesyuarat harian tu dengan 5 orang tu lah. Jadi kalau tuan dan puan mengetuai satu unit, dan dalam unit tu mungkin ada 3 ke 5 orang, dengan 3-5 orang tu lah. Jadi komunikasi ini berlaku kepada bersama dengan your immediate supervisory level tu tadi. Katalah tuan duduk di peringkat satu tahap, jadi orang yang tuan dan puan pantau dan lead di bawah itu yang tuan dan puan lakukan. Jadi tak kira sama ada tuan dan puan berada dalam satu organisasi yang besar atau organisasi yang kecil, sama ada tuan dan puan SME, walaupun masih lagi solo, masih lagi menjalankan secara solo practice ataupun solopreneur tadi, lakukan
agenda yang sama. Cuma frekuensi dan juga cara pendekatannya sedikit berbeza. Jadi tuan-tuan puan, agenda ini sebenarnya perlu dibuat hari-hari. Kalau macam contoh kita sendiri buat bisnes sendiri seorang-seorang. Contohlah saya buat bisnes kecil je Peming kata saya memasak di rumah. Jadi walaupun memasak di rumah dan kita jual contoh, tanya 3 soalan ni. Apa sebenarnya saya sedang lakukan hari ni? What am I working on today? Jadi kita mesti ada satu orang kata perkara yang kita dah rancang untuk the next 24 hours. Jadi untuk besok kita akan lihat progres semalam. Progres semalam supaya kita sambung. Jadi kalau ada benda yang baru, kita buat yang baru tu. Kemudian macam mana kita ukur kejayaan kita ataupun progres kita tu tadi. Kita ukur perkembangan ataupun progres harian kita itu. Adakah dari segi percentage of completion ataupun adakah dari segi angka-angka ataupun nombor-nombor tertentu. Adakah dia dari segi jualan, adakah dia dari segi penghantaran, adakah dia dari segi order, adakah dia dari segi dokumen yang kita siapkan. Itu semua kita kena letak satu angka measurement. Kemudian yang ketiga, barulah kita lihat apa sebenarnya masalah yang kita hadapi sekarang. Adakah masalah teknikal berbentuk mungkin tak cukup mesin ke, laptop slow ke, handphone slow ke, adakah perkara-perkara itu berbentuk teknikal, atau sebenarnya masalah itu berbentuk kemahiran, skill. Saya masih lagi tak pandai, saya tak reti. Jadi apa yang kita kena buat tu perlu disegerakan. Ataupun mungkin adakah itu berbentuk keadaan yang berbeza. Contoh kita rasa malas. Saya dah malas, saya tak bermotivasi contoh. Itu pun cabaran juga, itu problems juga. Itu pun senario issues, challenges juga. Jadi apa yang kita kena buat? Atau mungkin tuan-tuan puan kata, oh saya down lah, saya tak dapat kontak lah, saya sedih lah, jadi macam-macam, saya kecewa lah, saya frustasi. Jadi adakah perkara-perkara ini, macam mana kita nak address tu tadi, itu yang kita lihat semula. Jadi agenda ni simple saja tuan-tuan puan, tapi 3 yang penting ni. Lihat semula apa yang sedang kita lakukan. Kedua, apakah cara ataupun measurement untuk kita lihat progress tentang apa yang kita lakukan tu tadi. Dan yang ketiga, apakah cabaran ataupun masalah ke challenges yang kita hadapi dengan apa yang sedang kita lakukan tu tadi. Jadi tuan-tuan puan, bila kita buat benda ni hari-hari, dia bersifat hari-hari, jadi kita tak boleh nak, orang kata tak ada alasan untuk nak malas-malas ni tadi lah. Jadi mesti ada benda, okey esok macam mana, okey hari ni dah buat ni, jadi esok nak buat macam ni, tak apa, untuk esok saya buat yang ini dulu, yang ini kita jadualkan lusa. Jadi ada perkara-perkara yang dah secara automatik tersusun. Jadi 3 agenda ni penting tuan-tuan puan. Jadi kalau tuan-tuan puan memang ada satu team dalam syarikat tuan-tuan puan, bisnes tuan-tuan puan, boleh mulakan rutin yang ini. Boleh mulakan rutin. Jadi kita buat discussion kita, perbincangan hari-hari kita itu di bawah immediate supervisory level tu lah. Maksudnya kita kalau katalah contoh kita CEO, mungkin kita akan berjumpa dengan the other C-suite. Bergantung macam mana cara tuan-tuan puan punya approach lah. Dan pendekatan ini sesuai untuk SME apabila kita buat hari-hari. Tapi kalau tuan-tuan puan lihat dalam company besar-besar pun mereka ada budaya ini, tetapi dia bergantung kepada ketua dan juga bagaimana budaya syarikat itu disusun. Jadi biasanya dia akan ada setiap hari, dia akan ada perjumpaan ataupun update setiap daripada bahagian-bahagian yang mereka pantau atau mereka ketuai, daily progress. Jadi terutama dalam keadaan sekarang ni tuan-tuan puan, dia jadi lebih penting, lebih kritikal untuk kita lihat perkembangan dan progresnya dalam bentuk harian setiap hari. Kan? Jadi begitulah tuan-tuan puan. Jadi untuk itu hari ini sebenarnya kita tak ada bawa perbincangan yang berbentuk teknikal sangat, tetapi ini adalah antara perkara penting yang kita perlu buat supaya kita dapat monitor progres, perkembangan dan juga perkara yang berlaku di kalangan ahli kumpulan kita tu, tim kita dan juga bisnes kita tu tadi. Jadi lebih cepat kita nampak pattern ataupun apa-apa yang berlaku, perubahan-perubahan tu tadi, lebih cepat kita dapat buat keputusan. Jadi kalau perlu nak ubah segera, kita ubah segera. Ni dah 12 bulan tuan-tuan puan, ni dah masuk bulan 2, hampir 12 bulan daripada PKP yang pertama tahun lepas. Jadi kalau kita masih lagi tak buat apa-apa, kita kena buat sekarang dah, tak boleh tangguh dah, ini sangat kritikal. Dah kena buat sekarang dah. Kalau selama ni kita guna duit simpanan, contoh dalam bisnes kita guna duit simpanan, savings lah, kita guna profit yang ada tahun lepas lah untuk run the operation. Kalau kita guna sekalipun, dah habis dah tu tuan-tuan puan. Kalau tuan-tuan puan lihat memang kena, tak boleh tidak, memang kena buat. Jadi itu antara kesan apabila kita nampak rakan-rakan kita ada yang baru sekarang terpaksa buat keputusan-keputusan yang sukar. Sebenarnya itu bukanlah perkara yang orang kata
benda ni kena buat, mesti dibuat. Keputusan-keputusan ni mesti dibuat. Jadi ramai yang memang tak nak tutup bisnes, kalau boleh memang tak nak buang staff, memang tak nak buat semua tu. Itu adalah perkara yang terakhir. Jadi sekiranya ada rakan-rakan usahawan kita yang akhirnya terpaksa juga tutup bisnes mereka, terpaksa juga ubah bisnes mereka, terpaksa juga berhentikan staff, maka kita dalam keadaan terpaksa, orang kata, perlu menerima keadaan ini dan menerima realiti dan hakikatnya. Jadi macam kita teruskan dengan memantau harian tu, mesti ada 3 agenda tu, pantau harian supaya tim kita dapat kekal orang kata efektif, bermotivasi dan dapat meneruskan tugas-tugas serta kerja-kerja mereka dalam keadaan lebih tenang, dalam keadaan sukar. Kita tak dapat nak tolong banyak, tetapi dengan sistem sokongan macam ini, kita dengar dan kita lihat progres mereka bentuk hari-hari ini, dan dia lebih pendek fokus. Jadi dalam perjumpaan ini, daily huddle ni, dia tak ada nak membebel-bebel, tak ada nak marah-marah, tak ada. Kita dengar saja dan terus fokus kepada solusi. Kalau solusi tu tak boleh dapat hari ni, kita kena usahakan. Jadi sekurang-kurangnya kita ada target lah, mungkin masalah ni kita selesaikan dalam tempoh 3 hari ke 5 hari supaya tim kita dapat buat kerja dengan sebaiknya. Alright, jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton video ini. Boleh share, dan sekiranya tuan dan puan menonton di channel YouTube, terima kasih kerana subscribe dan menonton video ini sehingga habis. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.